Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cikgu nak bincangkan berkaitan dengan unit 5 certificate kata 4. Tajuk dia adalah rekreasi dan kesenangan. Nampak ke apa yang cikgu paparkan di skrin ni? Nampak ke? Kelas nampak ke? Nampak. Nampak ya? Okey. Kalau kamu tengok dekat sini muka surat 125, kalau ada buku teks boleh buka buku teks masing-masing. Okey, di muka surat 124 dan 125 ini berkaitan dengan rekreasi dan kesenangan dipecahkan kepada 4 bahagian lah. Okey, yang pertama adalah perlombaan eksplorasi, lepas tu perlombaan berhalangan, bermain aci bulat dan bermain tiang 4. Okey, hari ini cikgu nak bincangkan hanya 2 saja satu topik, iaitu perlombaan eksplorasi dengan perlumbaan berhalangan. Okay, kita terus tengok kepada standard kandungan untuk subtopik ini atau tajuk ini, melakukan aktiviti rekreasi dan kesenangan. Okey, melakukan aktiviti rekreasi dan kesenangan. Okey, apa aktiviti dia? Yang kita bincangkan tadilah, ada 4 aktiviti tersebut. Nanti minggu hadapan kita buat lagi untuk 2 aktiviti tersebut. Mengaplikasikan strategi dan idea kreatif dalam aktiviti rekreasi dan kesenangan. Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan, elemen pengurusan dengan keselamatan. Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab sendiri semasa melakukan aktiviti. Berkomunikasi dalam berbagai cara semasa melakukan aktiviti. Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan, memahami dan mengaplikasi etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti. Okey, ini kalau kita berada di sekolah, okeylah. So, kita boleh membentuk kumpulan dan sebagainya. Tapi untuk kali ini, PDPR, kita belajar secara teori sahaja. Okey, dan adalah aktiviti-aktiviti nanti kamu akan buat dalam latihan pengukuhan. Okey, untuk pengenalan, rekreasi dan kesenangan apabila digabungkan, membawa maksud. Membawa maksud aktiviti terancang yang dilakukan pada waktu terluang untuk memperoleh keseronokan, merehatkan badan serta memberikan kepuasan kepada individu. Kemahiran rekreasi dan kesenangan yang akan dipelajari dalam unit ini melibatkan perlombaan. Perlombaan eksplorasi. Explorers pernah kan kita buat kan? Pernah ke sebelum ni? Tingkatan 1 ke tingkatan 2 ke tingkatan 3 pernah tak? Siapa yang pernah? Pernah tak buat explorers? Pernah. Pernah kan explorers. Lepas tu perlombaan berhalangan, obstacle race, serta permainan tradisional. Okey, ada 2 permainan tradisional yang kita sentuh, aci bulat dengan tiang 4. Penglibatan murid dalam aktiviti seperti ini dapat meningkatkan kecerdasan fizikal, membina pemikiran positif dan memupuk nilai murni seperti bekerjasama, persefahaman selain mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Okey, itu pengenalan dia. Okey, kita terus kepada kita tengok yang telah disediakan oleh Cikgu Azila, Ulu Tiram Johor. Kita sama-sama tengok untuk rekreasi ini. Okey, perlombaan eksplorasi ataupun explorers. Dalam perlombaan ini, peserta perlu menyelesaikan tugasan. Tugasan atau soalan yang diberikan di setiap checkpoint. Petugas di checkpoint perlu dilantik oleh pengurus pertandingan. Peserta perlu bergerak dalam kumpulan. So maknanya untuk petugas-petugas ini dah awal dah. Dah bersiap awal, kita dah rancang. Pengurus pertandingan ni dah bincang dengan diorang apa yang perlu dibuat, apa yang perlu ada dalam semasa berada di checkpoint tersebut. Dah ready, baru kita boleh panggil semua peserta untuk kita jalankan eksplorasi ini. Dia bukannya on the spot, tak. Ini memang kena ada perbincangan, perkumpulan. Okay, dengar ke? Nampak ke apa yang cikgu paparkan ni? Nampak. Nampak apa? Nampak video tak? Ada tak video sekarang ni? Tak ada. Tak. Dalam skrin cikgu ada apa? Dalam skrin kamu ada apa? Tunjukkan apa ni?
Perlumbaan eksplorasi. Okey. Okey, ada 3 nota kat sini kan? Okey, kita teruskan. Okey, perlumbaan eksplorasi ataupun kita panggil explorers. Station checkpoint boleh melibatkan 5 atau 10 checkpoint. 5 atau 10 checkpoint mengikut situasi dan masa perlumbaan. Jika masa tu panjang, agak panjang, kita boleh gunakan 10 checkpoint. Kalau masa tu singkat, kita boleh gunakan 5 checkpoint sahaja. Okay, tempoh yang dirancang untuk perlumbaan eksplorasi ni boleh dihabiskan dalam masa yang diperuntukkan. Okey, kita tengok masa tu setiap checkpoint kita dah set dah. Okey, berapa minit satu checkpoint. Mungkin dalam 5 minit satu checkpoint, lepas tu kita tukarkan. Okey, tengok pada yang siapa yang habis dululah. Hal ini dibuat berdasarkan ketetapan pengurusan perlumbaan ini. Ini yang maksud dia pengurusan ni penting. So dia akan menguruskan semua benda daripada awal lagi. Dia kena ready peserta, lepas tu kena ready dia punya pembantu-pembantu dia untuk menjalankan eksplorasi perlumbaan tersebut. Okey, cara bermain. Okey, macam mana nak bermain? Guru memberi tugasan kepada murid. Itu yang pertama. Seterusnya, kumpulan yang berjaya menyiapkan tugasan dengan cepat mengikut peraturan permainan dan tiba terlebih dahulu di checkpoint terakhir dikira sebagai pemenang. Okey. Okey, ini adalah permulaan dia. Okey, apa yang perlu dibuat tu? Taklimat daripada guru pembimbing. Depan itu adalah peserta-peserta dia. Ada guru pembimbing di hadapan, okey, dibantu oleh pembantu-pembantu guru tersebutlah. Okey, untuk stesen A, okey, stesen A ni dengan fizikal. Okey, arahan dia, ni contohlah ni, contoh. Murid perlu menarik beg pasir seberat 30 kg secara bergile-gile. Maksudnya kita dah ready, dah siap-siap. Okey. Beg pasir ni seberat 30 kg dah awal-awal kita dah ready dah untuk pengurusan tersebut lah. Itu yang penting. Pengurusan ni mesti awal. Beg pasir ditarik sejauh 10 meter sebanyak 2 kali oleh setiap murid. Tengok dekat sini, peserta ini dia dah tarik dari checkpoint yang pertama ni, maksudnya kon yang pertama, daripada awal ni dia tarik sampai ke kon yang kedua. Selepas dia pusing balik sampai semula ke kon yang pertama semula. Barulah tukar peserta yang lain. Faham ke arahan ni? So yang session A faham? Faham. Okey, seterusnya kita tengok stesen B. Okey, stesen B pula adalah ujian minda. Okey, ujian minda ni apa arahan dia? Setiap murid diberikan 5 soalan silang kata. Okey. Setiap murid diberi 5 soalan silang kata. Soalan tersebut berdasarkan anatomi badan manusia atau iaitu otot. Maknanya berkaitan otot lah ni. Ni contoh. Okay, mungkin kamu boleh gunakan soalan-soalan yang lain. Tapi mesti melibatkan ataupun dia punya ilmu-ilmu daripada subjek PJPK lah. Okay, kalau nak gunakan ilmu-ilmu di luar pun tak ada masalah. Okay, ini sebagai orang kata apa, ujian minda sahaja. Okay, setiap murid diberi 5 soalan. Tapi kalau nak gunakan satu kumpulan ni 5 soalan pun boleh juga. Kalau setiap murid ada 4 orang, 5 soalan dah 20 soalan. Dia mungkin akan mengambil masa lebih lama lah. So, kita boleh buatlah setiap kumpulan diberikan 5 atau 10 soalan. Okey, itu ikut pada aktiviti pengurusan lah. Okey, stesen yang seterusnya, stesen C. Ini adalah berkaitan dengan kreativiti. Okey, arahan. Okay, murid perlu mempersembahkan satu tarian tradisional atau pergerakan berirama yang dipelajari. Kamu dah belajar ni. Seperti apa? Tarian singa, tingkatan 4 ni. Tarian singa.
sewang, lepas tu joget, inang dan zapin. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5 semua kamu dah belajar start daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Ini pergerakan berirama yang telah kamu belajar. Okey, kalau tingkatan 5 terlibat sama, dia tambah lagi lah dengan tarian yang belajar tingkatan 5 lah. Okey. Selepas itu, arahan yang seterusnya, muzik disediakan oleh guru. Okey, pergerakan yang dipersembahkan perlulah menarik dan ideal. Okey, yang ni biasanya kita dah ready. Saya lah beritahu kepada peserta-peserta supaya dah ready pergerakan tersebut. Bincang dah awal-awal dah. Diorang dah, orang kata apa, berlatih dah. Sampai saja di checkpoint ni terus lakukan aktiviti. Kalau nak bincang juga masa ni dah rugi masa lah. Okey, seterusnya. Stesen D, okay, stesen D ni adalah kategori dia deria sentuh. Okay, arahan dia yang pertama, mata semua murid, okay, peserta perlu ditutup dengan selai kain hitam. Nampak gambar dekat sini, semua tutup kan, semua tutup. Dia bukan depan saja, semua kena tutup terlebih dahulu baru kita lakukan aktiviti tersebut. Lepas tu, peserta ni perlu menyentuh dengan tangan dan meneka item yang diletakkan di dalam bakul. Ada dalam bakul ni beberapa item. Okey, item tersebut contoh dia peralatan-peralatan PJ seperti apa? Bola sepak, bola pingpong, bulu tangkis dan sebagainya. Kita boleh letaklah. Okey, tapi tak adalah kamu nak letak katak ke ular ke, tak boleh lah macam tu. Ini bukan pertandingan macam artis-artis tu tak. Ini berkaitan dengan PJ-PK. Okey. Seterusnya. Stesen yang kelima, gimnastrada, yang ini berkaitan dengan lokomotor. Okay, arahan dia, murid perlu mencipta satu pergerakan gimnastrada dengan menggabungkan beberapa tarian dan asas gimnastik. Markah diberikan berdasarkan kreativiti dan kesamaan pergerakan. Kumpulan yang menghasilkan pergerakan lokomotor yang sempurna dan menarik dipilih sebagai pemenang. Okey, pemenang ni hanya untuk stesen lah. Okay, setiap stesen dia ada pemenang-pemenang dia. So kalau yang ini perlu juga diberitahu awal lah. So peserta-peserta dah ready, dah siap-siap. Okay, latihan telah dibuat. Okay, kalau macam tu barulah sempurna lah. Apabila dapat je stesen ni terus kita buat. So kalau nak lebih susah, tak payah bagi tahu apa-apa lagi. Dia masa ni baru kita bincang. Bagi masa dia orang buat pergerakan ni dalam 5 minit. Terus lakukan untuk stesen E. Okey, stesen F. Stesen F ni adalah berkaitan dengan pertolongan cemas. Okey, arahan dia, setiap kumpulan perlu membuat simulasi TOTEPS. Okey, TOTEPS. Okey, ini pertolongan cemas yang kamu dah belajar, kata 4 TOTEPS. Yang kedua, kumpulan yang melakukan prosedur yang betul akan diberikan markah. Okey, macam ni keadaan dia. Ada lakon-lakon lah sikit. Inilah keadaan dia untuk stesen F. Okey, pertolongan cemas. Setiap stesen ni, kita kena bagi markah. Okey. Dia punya pembantu, dia ada setiap stesen. Dia akan tengok apa yang dilakukan oleh peserta-peserta. Okey, kita tengok apa kelebihan perlumbaan eksplorasi. Okey, yang lain faham setakat ni? Kelas, Pak Sima, Pak Mio? Ya. Boleh Setakat ni boleh? Boleh. Okey, kita tengok kelebihan perlumbaan eksplorasi. Okey, yang pertama, membina kerjasama. Peserta mesti saling membantu antara satu sama lain bagi menyiapkan tugasan. Ini satu kelebihan, membina kerjasama di antara kumpulan. Okey, mesti ada kerjasama baru kita dapat lakukan yang terbaik untuk setiap kumpulan. Okey, yang kedua, menguji kesabaran. Okey, peserta perlulah memiliki tahap kesabaran yang tinggi bagi menyiapkan tugasan. Okey. Tak bolehlah gaduh-gaduh. Okey, seterusnya, yang ketiga, menjadi inovatif. Okey, daya inovasi setiap peserta perlu lebih pantas dan cekap untuk menyelesaikan setiap tugasan. Ini ni kalau
aktiviti yang macam tarian dengan pergerakan kreatif tu tak perlu dibagi tahu lebih awal. Yang ini daya inovatif ni nampak lebih baguslah. Maksudnya peserta tu dapat je soalan, terus bincang, kita bagi masa dalam 2 minit untuk lakukan aktiviti tersebut. Okey, macam pergerakan dia, ini baru lebih inovasi. Okey, kalau tak beritahu awal lah. Okey, kalau beritahu awal tak seronok lah. Okey. Okey, mencabar kreativiti. Setiap peserta perlu kreatif dalam menyiapkan tugasan. Sama seperti macam cikgu cakap tadi lah. Okey, lebih kreatif kalau dapat soalan terus buat. Macam tu, lebih kreatif. Okey, kelebihan yang seterusnya, mengaplikasikan ujian minda. Okey, tahap pemikiran peserta perlu ditingkatkan bagi menyelesaikan setiap tugasan yang diberikan oleh urusetia. Ini kalau dalam stesen uji minda. Boleh letakkan soalan-soalan matematik pun boleh. Okey, kita terus kepada perlumbaan yang seterusnya, perlumbaan berhalangan. Ini dalam bahasa ini kita panggil obstacle race. Okey, perlumbaan berhalangan ataupun obstacle race telah berkembang di Malaysia. Jadi perlumbaan ini memerlukan peserta untuk melepasi halangan-halangan yang disediakan. Jadi dalam perlumbaan ini peserta boleh merangkak, boleh melompat, memanjat, berlari dan kemahiran-kemahiran lain yang sesuai dengan laluan dan halangan yang disediakan. Ini lebih fizikal lah, lebih fizikal. Ini kalau boleh cari kawasan yang lebih luas lah. Okey, perlumbaan berhalangan, pakaian mestilah sesuai dengan halangan yang disediakan. So tak bolehlah nak pakai baju kurung, pakai baju sekolah, tak sesuai. Ini kalau boleh pakai pakaian sukan lah dan berkasut. Perlumbaan ini boleh dibuat secara individu, secara berpasangan ataupun secara berkumpulan. Ini yang penting, aspek keselamatan. Okey, perkara yang penting dalam bukan perlumbaan berhalangan. Petugas perlu berada di setiap stesen checkpoint yang telah ditetapkan berserta peti pertolongan cemas. Dah ready dah. Okey, jika ada sebarang kemungkinan, kita tengok pada peserta tersebut. Okey, ini cara bermain. Murid dibahagikan kepada kumpulan berempat. Kumpulan perlu menamatkan setiap halangan yang disediakan. Murid boleh bergerak ke stesen berikutnya selepas berjaya menamatkan halangan di setiap stesen yang disediakan. Okey. Next. Kumpulan yang berjaya menamatkan perlumbaan dalam masa yang paling singkat dan menepati peraturan dikira sebagai pemenang. Jadi urusia akan menyelia dengan menggunakan borang markah yang disediakan oleh guru. Okey, ini arahan dia. Okey, mula. Okey, kita tengok ini contoh. So kalau kamu nak improvise tak ada masalah. Ini bukannya orang kata apa, perlu ikut, tak. Ini kita sendiri yang kreatif. So maknanya stesen ni tak semestinya apa yang tertulis dalam buku teks. Kamu boleh olah supaya lebih menarik, lebih mencabar. Okey, kalau dekat sini contoh dia menggolek tayar kereta. So kena ada lah tayar kereta yang tak digunakan lagi. Okey, arahan dia, setiap murid perlu menggolekkan tayar kereta mengikut lorong yang disediakan sejauh 3 meter. Jadi aktiviti perlu diulang sekiranya tayar kereta digolek keluar dari lorong masing-masing. Maknanya dia ada dah line kat sini, dia golek-golek-golek. Kalau terkeluar kena ulang semula. So itu lebih kesukaran yang tinggi lah. Bukan semudah itu. Okey, arahan yang seterusnya, merangkak. Okey, murid perlu merangkak di bawah 3 buah meja kantin. Dia susun meja kantin ni, ada 3 meja kantin. Okey, peserta akan masuk mengikut lubang macam inilah. Okey, dia akan merangkak sampailah ke 3 meja kantin tersebut. Semua murid perlu merangkak dengan berhati-hati tanpa menyentuh meja tersebut. Ini lebih sukar. Jangan sentuh. Ini dah sentuh dah ni. Ini dah batal lah. So kalau dah sentuh, kena ulang semula. Itu lebih sukar. Okey, yang ketiga,
menjaring. Okey, ada tiang gol bola jaring. Okey, arahan dia, semua kumpulan perlu bekerjasama untuk menjaringkan 30 biji bola ke dalam gol bola jaring yang disediakan. Murid perlu melakukan jaringan dalam jarak 2 meter dari tiang gol bola jaring. Semua murid boleh mengulang untuk melakukan jaringan sehinggalah berjaya mencapai 30 gol. 30. Setiap kali ni ulang semula. Okey. Okey, arahan seterusnya, lompat jauh. Murid perlu melompat dalam jarak 2 meter di atas lapangan pasir lompat jauh. Ni ada ruangan untuk lompat jauh. Peraturan lompat jauh diaplikasikan. Aktiviti perlu diulang sekiranya lompatan tidak berjaya. Oh, jenuh ni, 2 meter ni. So, kena get ready lah. Kalau terlampau jauh sangat 2 meter ni, boleh kurangkan sedikit. Kalau tengok pada kita punya peserta. Okay, tengok kesesuaian dia. Seterusnya, meniti kerusi panjang. Okay, arahan dia, murid perlu membawa guni pasir dengan menjinjing secara berulang alik. Okay, kalau kamu tengok dekat gambar ni, ada 2 guni pasir. Dia letakkan pasir di dalam guni tersebut, berkemungkinan dalam 10 kg atau 5 kg sahaja, tak berat. Okay, yang 30 kg yang tadi tu, ini berat. Tak boleh, kena ringan sedikit lah. Aktiviti perlu diulang sekiranya beg pasir terjatuh. Apabila tiba di hujung kerusi, murid perlu dalam bazi yang berukuran 8 meter sehingga penuh. Oh, okey. Apabila tiba di hujung kerusi, murid perlu mengisi pasir ke dalam bazi yang berukuran 8 liter sehingga penuh. Sampailah penuh, barulah habis aktiviti tersebut. Okey, apa kelebihan perlombaan berhalangan ini? Menguji kesabaran, sama seperti perlombaan yang awal tadi, eksplorasi. Tanpa kesabaran, peserta akan mudah berputus asa menyebabkan halangan-halangan gagal dilepasi. Menzahirkan minda yang pintar. Okey, setiap halangan yang disediakan mempunyai cara dan teknik bagi melepasi dengan mudah. Oleh itu, peserta perlu bijak untuk memenangi perlombaan berhalangan. Saya punya video ni lag ke kelas? Okey ke tak okey? Apa yang saya cakap, apa yang kamu nampak, tally ke tak? Okay. Lag sikit? Okay. Okey ya? Okey, menguji kecergasan fizikal, perlombaan berhalangan merupakan sejenis sukan yang memerlukan tahap kecergasan fizikal yang tinggi. Okey, ini lagi kelebihan. Perlombaan berhalangan memerlukan setiap peserta mempunyai tahap fizikal yang sangat cergas. Halangan-halangan perlu dilepasi, merupakan ujian ketahanan fizikal yang tinggi. Jadi oleh itu, peserta perlu bersedia dengan kekuatan fizikal yang baik bagi menyertai perlombaan ini. Okey, kelebihan yang seterusnya mengumpul kerjasama. Okey, macam biasalah, setiap perlombaan ni berhalangan tertentu. Jadi kerjasama dan saling membantu antara ahli kumpulan di tangan yang telah dibuat. Okey, sudah selesai untuk kelas hari ini. Okey, ada 31 orang, 29 orang. So, untuk kehadiran hari ini nanti kita akan tengok siapa yang hadir terus saja update kehadiran dalam grup Telegram. Okay, siapa yang tak hadir ada lebih kurang 9 atau 10 orang ni. Okay, untuk kehadiran perlu hantar tugasan. Tapi kamu pun yang 29 orang ni perlu hantar tugasan juga. Okay, apa tugasan dia? Okay, kita tengok dekat sini. Okey, ada buku teks dengan kamu sekarang? Okey. Tugasan hari ini adalah, okey, kamu perlu first kali
habis je GM kita ni, Google Meet ni, kamu terus saja buat nota. Okey, buat nota dua permainan ini iaitu eksplorasi race dengan perlumbaan berhalangan. Okey, dua sahaja. Lepas tu terus buat latihan pengukuhan soalan satu sahaja. Okey, soalan satu sahaja. Okey, kamu baca. Okey, ini adalah dia nak kamu buat satu aktiviti perlumbaan eksplorasi dengan perlumbaan berhalangan. Okey, lakarkan dan susun semua stesen aktiviti. Pastikan keselamatan diutamakan dalam semua aktiviti tersebut. So, ada diminta untuk menjelaskan aktiviti berdasarkan tugasan mereka. Yang ni kamu yang pilih lah. Tak kisah, tak perlulah tengok dekat yang buku itu. Boleh gunakan kreativiti kamu sendiri. So, ada 5 bahagian atau 5 stesen yang perlu kamu uji. So, buat apa tajuk dia untuk aktiviti ni dan ada arahan. Seperti mana yang dalam buku teks yang kita bincangkan tadi. Boleh kelas? Boleh. Okey. Okey, boleh ya? Okey, dua ini saja. Lepas tu cikgu akan tengok kalau ada quizzes yang bersesuaian, cikgu akan bagi ya quizzes. Kalau tak ada, dua ini sahajalah, nota dan latihan pengukuhan. Okey, setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini.